Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk hari ini kita akan sambung kajian lapangan kita. Untuk siapkan ya. Okay, jom kita tengok objektif untuk hari ini. Kita ingin memastikan semua pelajar dapat menyiapkan penulisan kajian lapangan di bahagian konsep dan takrifan amalan kita semula. Kemudian yang keduanya menulis kepentingan amalan kita semula. Okey, jom kita lihat ya. Okey, pada minggu lepas kita dah terangkan kepada pelajar di bahagian proses awal kajian lapangan apa yang perlu disediakan. So kamu pun telah siapkan dan ada beberapa orang yang telah hantar bukti sehingga kaedah kajian kan. Ada lagi yang belum hantar lagi. Saya harap siaplah, walaupun awak belum hantar tapi saya harap awak dah siap ya. Okey, so minggu lepas saya ada bekalkan tugasan di rumah. Ingat tak peta yang ini? Peta ini saya minta kamu lukis dan siapkan di rumah. Harapnya hari ini dapat send lah bukti awak dah siap peta sebegini dan post di grup ya. Saya tak nak pergi yang ni sebab saya yakin semua dah siap sebab saya dah bagi tempoh seminggu. So untuk hari ni selepas kamu lukis peta, hari ini kamu akan mulakan dengan sebab ini dah siap. So dengan kawasan kajian, penerangan kawasan kajian hasil daripada peta tadilah. So bagaimana nak tulis kawasan kajian? Okey, kawasan kajian ni contohnya hari tu awak dah tuliskan daripada cover sehingga kaedah kajian, sehingga objektif kajian dah siap. Kemudian awak dah lukis peta. Okey, selepas habis peta tu muka surat seterusnya kawasan kajian. Tak tulis 4.0 pun tak apa. Okey, tulis je kawasan kajian. So apa yang perlu awak tulis hari ni adalah karangan berkaitan kawasan yang awak kaji. Okey, mari kita lihat contoh ini. Boleh guna contoh ini ya. Okey, contoh yang diberi kat sini, dia tulis apa? Yang pertama, ayat pertama, kawasan kajian saya ialah di Taman. Jangan ikut Jati Ipoh ni. Taman apa awak? Taman Seri Mahkota contohlah. Ataupun Taman Mahkota Aman Kuantan Pahang. Okey, titik. Ubah saja yang warna merah-merah ni. Okey. Kemudian, saya memilih kawasan ini kerana jaraknya yang dekat iaitu hanya berapa kilometer dari rumah dan sekolah saya. Okey. Boleh tiru ayat ni. Kemudian taman ini berkeluasan kira-kira berapa hektar. Boleh cari dalam Google. Okey. Dan mempunyai bilangan penduduk seramai kira-kira berapa orang. Okey, tetapi sebenarnya kawasan kajian awak buat ni adalah di rumah sendiri. Tapi tak apa. Awak penulisan kawasan kajian ni awak referkan kepada taman tak apa ya. Okey. Penduduk di sini terdiri daripada pelbagai kaum dengan purata umur berapa tahun. Ini tak apa. Kalau tak tepat pun tak apa. Awak tiru pun tak apa. Okay, kawasan ini terletak berdekatan dengan apa kawasan awak tu? Dengan institusi pendidikan ke? Dengan kawasan perniagaan ke? Dengan pasar raya ke? Dengan jalan raya ke? Awak tulislah. Kemudian boleh tambah bentuk muka bumi di kawasan ini ialah tanah pamah iaitu kawasan rata. Ini boleh tiru sebab kawasan Jaya Gading sana, kawasan Mahkota Aman, kawasan sekolah sana adalah memang kawasan tanah pamah ya. Boleh isi sesuai untuk membina pelbagai jenis pertempatan seperti rumah, bangunan kedai, sekolah dan masjid. Ini boleh ambil. Kawasan ini juga merupakan salah satu kawasan yang mempunyai kadar pembuangan sisa pepejal dan sisa domestik yang tinggi. Okey, awak boleh juga tulis sebabnya kawasan kita ni memang ada banyak perniagaan kan. So memang tempat pembuangan bahan sisa sampah lah. Okey. So boleh lagi tambah apa? Terdapat juga pelbagai infrastruktur di kawasan kajian iaitu apa? Dapat apa infrastruktur apa? Jalan raya contohlah. Okey, kemudian ada apa lagi? Ada pasar raya ke, nak tulis pada polis ke apa, semua boleh tulis. Kalau nak tulis lah, kalau tak nak tulis pun boleh tiru je yang seringkas yang mungkin. Okey, so bahagian kawasan kajian saya rasa tak ada masalah ya. Okey, habis saja penulisan kawasan kajian hari ni. Dah tulis dekat kertas dalam buku tulis awak tu. Terus awak pergi kepada ini contoh yang kedua. Contoh kedua, bagaimana
nak tulis kawasan kajian kat atas ni ya. Saya memilih Taman Rimba sebagai kajian saya. Yang ni awak boleh baca. Awak boleh combine lah. Antara sini dan sini boleh combine. Ambil apa yang boleh ambil. Tukar-tukar ya. Okey, ni peta ni awak dah buat, tak apa. Saya tak kisah nak peta dulu ataupun kawasan kajian dulu ataupun mana-mana satulah. Asalkan dua-dua ni perlu ada dalam kajian lapangan awak. Okey, dah habis yang itu tulis hari ni. Okey, terus kita tulis hasil dapatan kajian. Apa hasil dapatan kajian awak nak buat ni? Awak refer balik objektif kajian tadi. Kita ada 4. So, ada 4 penulisan karangan yang perlu awak siapkan. Okey. Yang pertama, mendefinisikan konsep dan takrifan kita semula. Perlu ada karangan yang ini. Yang kedua, mengkaji bagaimana amalan kita semula di kawasan kajian dipraktikkan. Dah awak tengok apa? Secara pemerhatian kan. Kawasan kajian awak, rumah awak lah. Dah tengok persekitaran rumah awak, apa amalan kita semula yang diamalkan. Awak kena tulis, terangkan pada cikgu dalam bentuk penulisan. Okey, faham? Yang pertama tadi mendefinisikan konsep dan takrifan kita semula ni cari kat mana? Tak boleh tengok yang ni ya. Ini kena baca. Baca di mana? Di Google ataupun di buku teks pun ada, buku rujukan pun ada. Kalau dekat buku teks tu dekat tajuk amalan kita semula lah. Kalau dekat buku rujukan pun sama. Kalau di Google awak type saja konsep ataupun definisi konsep dan takrifan kita semula. Keluarlah dia punya karangan berkaitan yang ini dalam bentuk Wikipedia ke dan sebagainya. Awak boleh ambil sebagai rujukan. Tak boleh salin ya. Tak boleh salin sebiji-sebiji. Perlu baca dan buat semula karangan tersebut dalam bentuk ayat sendiri. Nak tiru sikit-sikit je boleh. Makna sama tapi ayatnya berlainan lah. Ayat awak sendiri, jangan ayat buku. Okey. Okey. Kemudian 2 tadi pemerhatian awak. Okey, kemudian mengkaji kepentingan. Yang ketiga, mengkaji kepentingan amalan kita semula di kawasan kajian. Okey, yang ini kepentingan amalan kita semula. Kat mana nak ambil? Yang ini pun sama, tak boleh melalui pemerhatian tengok je, tak boleh. Kena baca buku teks ataupun buku rujukan ataupun di Google. Ada ya. Okey, nombor 4 ni kita akan buat minggu depan satu lagi. Okey, hari ini kita target siapkan definisi konsep dan takrifan, mengkaji bagaimana amalan kita semula di kawasan kajian dipraktikkan, dan ketiga, mengkaji kepentingan amalan kita semula di kawasan kajian dalam bentuk penulisan. Faham ke tak faham? Okey, kalau tak faham, kita pergi dulu nombor 1 ni. Macam mana nak tulis konsep dan takrifan kita semula? Apa yang saya nak ada dalam awak punya penulisan? Okey, contohlah. Okey, ini ya. Tulis tajuk dulu. Yang atas sekali tulis hasil kajian. So, kita dah masuk hasil kajian. Tulis tajuk besar-besar hasil kajian. Kemudian, 6.0 tu tak tulis lah. Tak apa. Kemudian kat bawah dia, okey, tajuk kecil. Ni tajuk besar kena tulis. Kemudian kat bawah dia tajuk kecil. Tulis tajuk konsep dan elemen kita semula. So, kena ada konsep, kena ada elemen kita semula. Kat mana nak ambil? Boleh ambil dalam buku teks ataupun buku rujukan ataupun Google. Yang ini contoh penulisan pelajar yang dah buat. Dia dah buat dalam bentuk karangan macam ni. Okey. Dia tulislah kita semula ialah kegiatan mengolah bla 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 bla. Dia ambil yang ini bukan sebiji-sebiji dari buku, dia olah balik. Maksudnya dia baca buku, dia baca Google, dia ambil sikit-sikit. Dia tulis ayat sendiri. Okey. So ada konsep dia, konsep definisi lah kita semula tu apa. Kemudian ada komponen. Ada perkataan 3R ni. Kemudian ada terangkan 3R tu apa. Reuse, reduce, recycle tu apa ni. Penerangan ni kena ada. Kemudian kena bagi contoh kat dalam tu. Okey. Kemudian apa? Kat sini penerangan sikit. Dilakukan, kita semula dilakukan untuk mengurangkan pencemaran. Ini masuk kepentingan dia. Sikit. Kemudian, apa dia lagi? Perlu masukkan. Apa yang tak semestinya panjang macam ni ya. Asalkan ada definisi maksud kita semula. Kemudian ada elemen dia. Ada 3R, ada reduce, ada reuse, ada recycle. Ada contoh reduce, ada contoh reuse, ada contoh recycle. Buat balik dalam bentuk ayat awak sendiri. Buat karangan. Okey, kemudian dah habis konsep. Pergi tajuk kecil kedua. Yang ni penting.
Tajuk kecil kedua adalah yang ini. Jenis bahan dan amalan kita semula di kawasan kajian. So, mula-mula diterangkan dulu. Terdapat pelbagai jenis bahan kita semula yang terdapat di Taman Mahkota Aman ataupun di kawasan rumah saya, iaitu di Taman Mahkota Aman. Antaranya terdiri daripada tulis kertas, air, bla bla bla. Kalau kalau dekat rumah awak tak ada, awak buat guna tekstil ni contoh, tak payah tulis. Tekstil ni lah baju-baju, pakaian. Okey. Contoh kat sini tulis kertas dapat diketas semula sama ada berwarna atau tanpa berwarna. Boleh ambil ni perkataan ni. Okey, kemudian diterangkanlah sikit. Air pula seperti air basuhan beras digunakan untuk minum pokok. Dia bagi contoh kat rumah lah kan. Botol air plastik digunakan semula. Getah pula digunakan untuk tanaman buaian pelampung. Ni apa yang awak perhatikan di rumah awak. Awak buat dalam bentuk paling ringkas. Okey. Kemudian yang ni masih dikata masih terdapat dalam kalangan yang ni tak payah. Ini tak payah. Atas ni saja. Kemudian yang ni perlu. Amalan kita semula yang banyak dilakukan di rumah saya ialah di rumah saya tukar ni ya. Ni Taman Jati sebab awak sekarang buat kajian ni di rumah awak. So di rumah saya ialah okey apa? Yang pertama sekali, contoh awak dekat rumah awak rasa awak ada mengitar semula. Tulis dulu tajuk. Cara penulisan adalah tulis A ataupun satu pun tak apa. Tulis tajuk dulu. Tulis tajuk dulu. Yang hitam ni tajuk. Nanti awak gunalah pen yang berwarna sikit. Tulis bahagian tajuk ni. Mengitar semula berangan. Contoh. Ataupun nak lainkan dia, nak gariskan dia pun boleh. Kemudian tulislah saya di rumah saya ada mengitar semula barangan kita semula apa? Awak tulis sekarang yang terangkan apa yang awak kita semula. Awak apa yang awak kita? Barangan apa yang awak kita semula? Okey. Contoh kat sini dia kata penduduk Taman Jati akan mengitar semula barangan mengikut warna tong kita semula yang biasa dilihat di tempat awam. Seterusnya amalan menjual bahan kita semula juga diamalkan oleh penduduk kawasan kajian saya. Antara bahan yang dikitar semula adalah botol plastik dan akhbar lama. Wang akan diperoleh mengikut berat bahan yang dijual. Hal ini menunjukkan bahawa mereka bersyukur kerana dapat menikmati alam sekitar anugerah Tuhan. Contoh, memang keluarga awak, mak ayah awak ada buat kita semula kan? Tulislah. Di rumah saya terdapat aktiviti mengitar semula barangan. Contohnya pada setiap hari Sabtu semula. Contohnya ibu ada mengasingkan barangan mengikut jenis, kemudian menjualnya di mana? Di lori yang masuk pada hari Sabtu untuk mengutip sampah. Kan ada lori, contohnya hari Sabtu kan ada lori yang dia kata dia nak plastik lah kan, jual botol ke kat dia, dia akan ambil kan. Kalau ada boleh tulis macam tu. Okey, terangkan. Ataupun kalau tak ada lori pun yang masuk, mungkin mak ayah awak ada asingkan sampah tu, kemudian dia masukkan dalam tong sampah kita semula yang ada di mana-mana tempat. Dia pergi hantar kan dekat kilang ke ataupun dekat mana-mana tempat tong sampah, boleh juga tulis macam tu. Okey. Kalau tak ada yang bahagian A ni, tak payah tulis A. Tulis yang lain. Contoh yang ni contoh yang B ni, mendermakan pakaian dan barangan yang masih elok. Ada tak? Pernah tak buat? Walaupun sekali pun dikira pernah lah. Kalau ada boleh ambil ni perkataan ni, tulis tajuk mendermakan pakaian dan barangan yang masih elok. Saya dan keluarga telah berganding bahu untuk memilih pakaian yang masih elok dan bersesuaian untuk didermakan. Guna ayat sendiri. Ni kan ayat dia, jangan ambil ayat dia, buat ayat sendiri. Didermakan ke pusat-pusat kebajikan ataupun ke pusat mana-mana kutipan lah. Contohnya untuk mangsa banjir hari tu awak ada hantar kan, boleh lah
bolehlah bagi tahu contoh tu. Okey? Ataupun bagi kepada taman-taman penduduk-penduduk taman sekitar ke, kawan-kawan ke, boleh tulis. Okey? Kemudian saya nak berapa yang ni? Yang ini amalan kita semula ni saya nak awak buat 3 contoh. Okey? Kalau ada A ni ada, boleh ambil. B ada, boleh ambil B. C ada, mengguna semula barangan. C ada, mengguna semula barangan ni biasanya mesti ada dekat rumah kau. Rumah kamu, maaf. Dekat rumah kamu. Contohnya awak nampak mak awak ambil botol tu buat jadi bekas siram bunga. Boleh juga. Awak boleh kat situ. Awak tulis apa? Terdapat aktiviti mengguna semula barangan seperti apa? Seperti ibu menggunakan semula botol plastik botol mineral untuk dijadikan pasu bunga ataupun dijadikan apa? Hiasan ke dan sebagainya. Kena tulislah, kena maklumkan di sini. Karangan tu mesti maklumkan bagaimana aktiviti mengguna semula barangan tu dilakukan di rumah awak. Kena tulis. Kalau ada banyak, guna botol plastik, lepas tu guna apa lagi? Kain baju lama untuk jadi lap lantai ke, boleh tulislah berapa contoh ya. Okey, jangan panjang sangat, macam ni okeylah. Okey, kemudian tengok D pula. Penggunaan beg mesra alam menggantikan beg plastik. Ni biasanya mesti ada punya kat rumah. Okey, mak awak gunakan beg tas mula ataupun menggunakan beg mesra alam. Tahu tak beg mesra alam tu apa? Beg yang boleh kita semula tu. Okey, pergi beli di pasar raya. So dapat menjimatkan duit ataupun dapat mengelakkan penggunaan beg plastik kan. So awak kena tulis. So faham kat bahagian ni? So kat bahagian ni maksudnya selepas konsep hasil kajian ni, lepas konsep dan elemen kita semula ada penerangan tentang 3R tu, kamu ada penerangan berkaitan amalan yang dilakukan di rumah kamu okey, ada 3 amalan contoh ada A, B, C lah. Okey, pilihlah mana-mana. Yang ni boleh ada 4 ni, awak pilihlah 3. Sebab dia lebih kurang je. Cuma contoh kat dalam ni lah akan lain sikit lah ikut penerangan awak. Okey, habis bahagian konsep dan amalan ni, masuk muka surat seterusnya. Okey, kita pergi apa? Kita tengok nombor 2 ni. Mengkaji bagaimana amalan kita semula. Ni dah 1 dan 2 dah. Kita pergi nombor 3 lah sekali. Untuk hari ni, mengkaji kepentingan amalan kita semula. Yang ni pun sama, awak nak cari kat mana? Ni contoh kita ambil dalam buku teks. Ada di buku teks muka surat 180. Ada amalan. Amalan kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tetapi untuk penerangan amalan kita semula ni, kepentingan amalan kita semula ni, saya nak 3 je. Tak nak banyak-banyak. Antara 5 ni, awak boleh pilih. Awak suka yang mana? Awak suka menjana pendapatan? Awak ambil. Awak suka yang ni? Awak ambil. Pilih 3 ni. Okey, selain daripada buku teks, kat buku teks ni tak ada penerangan panjang kan? Awak boleh pergi type dekat Google macam ni contoh. Awak tulis kat Google kepentingan amalan kita semula, akan keluar. Akan keluar banyak tajuk. Ni boleh ambil, ni boleh ambil, boleh baca, kemudian pilih 3 sahaja. Okey? Sama juga macam tadi. Tadi saya kata jangan baca kemudian copy, tak boleh. Kopi sebiji-biji tak boleh. Baca kemudian buat rumusan balik. Cara penulisan ikut karangan awak. Ikut penulisan awak. Okey. Apa kefahaman awak? Awak tulis balik. Okey. Pilih 3 sahaja. Contohlah orang ni. Kawan kamu ni. Saya ambil contoh kajian yang dia buat. Okey. Cara penulisan kepentingan macam ni. Sama. Akan ada apa? Yang pertama akan ada tajuk, kepentingan amalan kita semula di kawasan kajian. Tajuk of course atas sekali, boleh tulis besar sikit. Kemudian tulis ayat sikit, kepentingan amalan kita semula di Taman Mahkota Aman contohnya adalah seperti berikut. Okey, tulis nombor 1, kemudian tulis tajuk dulu. Tajuk ni boleh tulis huruf besar ataupun boleh gariskan ataupun boleh guna pen lain sebagai penegasan. Habis je tajuk atas ni,
kena tulis penerangan karangan sikit berkaitan. Apa dia? Penerangan karangan berkaitan mewujudkan persekitaran yang bersih dan selesa tu. Bagaimana diwujudkan? Contoh kat sini ditulis apabila sisa pekerja di sisa domestik diasingkan dan dilepaskan dengan kaedah yang betul, persekitaran kawasan perumahan tersebut akan menjadi lebih bersih. Penduduk akan hidup dengan lebih selesa dan mempunyai tahap kesihatan yang berkualiti. Kenapa dia tulis penduduk? Sebab dia kaji dekat taman kan. Sekarang awak jangan kata penduduk. Awak kata tulislah keluarga saya akan hidup dengan lebih selesa dan mempunyai tahap kesihatan yang berkualiti. Contoh. Okey, faham tak? Maksudnya kat sini kepentingan ni kita ambil 3 saja, kemudian cara penulisan tulis tajuk dulu kemudian terangkan. Okey. Contoh mengurangkan pencemaran. Awak ambil mengurangkan pencemaran. Ni baguslah, mengurangkan pencemaran ni senang sikit. Tajuk dia mengurangkan pencemaran. Ringkas je. Dekat bahagian keterangan ni kena tulislah. Amalan kita semula dapat mengurangkan sampah di tempat pelupusan kerana sisa akan diuruskan dengan sistematik. Jadi pencemaran bau dapat diatasi. Tulis lagi, selain pencemaran bau, pencemaran apa lagi? Udara juga dapat dielakkan. Tiada pembakaran sampah dilakukan kerana sampah akan dikita semula. Selain itu, pencemaran apa lagi? Sungai juga dapat dielakkan. Tulislah, tambah lagi banyak sikit. Okey. Yang ketiga, macam ni dia ambil 3 ni lah. Kalau awak suka boleh ambil. Kalau tak suka boleh ambil tadi, tengok balik. Tengok balik dekat sumber kat sini ataupun kat sini, yang mana awak nak ambil. Nak mengurangkan kesan rumah hijau, nak mewujudkan persekitaran yang sihat, yang mana yang awak nak ambil. Macam pelajar ni dia ambil 3 yang ini. Ikut awak lah ya. Asalkan ada tajuk atas dia, tajuk besar atas dia, kemudian ada tajuk kecil, ada 3 tajuk kecil, di bawahnya ada penerangan. Okey, faham? Okey. Yang ni contoh lain ya. Kepentingan amalan kita semula. Contoh daripada pelajar lain. Yang ni panjang sikit lah. Sebab ni kat sini dia tulis mengurangkan pencemaran. Kat sini dia kata apa? Kita semula sangat penting dalam mengurangkan cemaran alam sekitar yang berpunca daripada sampah sarat yang dibuang oleh penduduk. Kat sini pun tulis penduduk kan. Tapi sekarang kita buat dekat rumah awak. So tak perlu kaitkan dengan penduduk. Kaitkan dengan rumah awak je. Daripada sampah sarat yang dibuang oleh kita sendiri. Contohlah. Okey. Ini cara penulisan lain. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. Perlu siapkan apa? Saya ulang balik. Apa yang perlu awak siapkan hari ini adalah bermula dengan penulisan kawasan kajian. Sebab peta ni dah siap ya. Siapa yang tak siap peta lagi, lepas ni siapkan peta, kemudian tulis kawasan kajian. Kemudian yang ni kita dah tulis. Mulakan dengan hasil kajian konsep dan ilmu kita semula di kawasan kajian. Ada 3 perlu pilih. Kemudian 3 penulisan amalan kepentingan amalan kita semula. Cara tulisnya begini. Okey, faham? Contoh. Itu saja hari ini. Saya harap penerangan saya jelas. Selepas siap saja, ada 3 masa kan? Satu masa awak baca awak lihat video ni. Video saya ni, penerangan saya ni. Kemudian 2 masa lagi untuk penulisan. Siapkan sehingga kepentingan amalan kita semula kawasan kajian. Siap saja terus post dalam grup. Saya nak bukti. Sebab apa? Bila bukti ada, saya akan semak. Saya akan betulkan apa yang awak salah. Ataupun ada penambahan apa, saya akan semak. Siapkan hari ni bukannya esok lusa. Hari ini. 3 masa ni perlu siap sehingga kepentingan. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Apa-apa kita WhatsApp. Kita bincang di WhatsApp group Okey. Lepas ni terus buat penulisan. Kemudian jangan lupa isi kehadiran dahulu Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.